والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Melihat manusia bukan sebagaimana kita lihat beri manfaat dan mudarat. Mereka macam kita juga. Akan kena apa yang kita kena. Jadi sekarang macam mana sebenarnya pergaulan kita dengan manusia? Pergaulan kita dengan manusia tetap dengan mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah ini yang disebut dalam hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mudaratun nas sadaqah. Berurusan dengan urusan yang baik pada manusia itu sedekah. Kata Abu Darda. Ada orang, kami tahu dia jahat. Inna lanakshiru wujuhana ala aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kami kenal orang ni tak elok. Tapi waktu kami bergaul dengan mereka, kami senyum. Nakshir, senyum sampai dapat gigi. Macam seronok lah, tu je. Tapi hati kami melaknat mereka. Maksudnya orang ni jahat. Kita tahu dia jahat. Jenis tikam belakang, jenis sebabkan aibang belakang, jenis suka memburuk-burukkan. Kita kenal orang ni, tahu. Tapi bila kita muamalah dia, kita senyum. Macam biasa tanya apa khabar. Seolah kita tak tengok kejahatan dia. Kita tak tengok. Yang ni pula kita dah tahu dia minum arak, judi. Tapi waktu kita bergaul dia, kita tak kata kau kenapa minum arak. Tak, kita tak sebut yang tu. Kita bergaul apa yang menjadi muamalah kita. Umpama kalau tuan-tuan buka kedai, kita buka kedai makan. Orang ni pun datang. Yang minum arak, yang berjudi. Kita tak ambil mangkuk, tok atas kepala dia. Tak, kita layan baik. Khabar, sila makan. Nampak sihat sekarang, anak-anak okey. Ini mudarah. Tentang dia berbeza dengan mudahanah. Mudahanah ni mengampu. Orang mengampu ni, yang dibuat salah pun kita kata okey, itu mengampu. Ini tak. Dia kalau buat benda munkar, kita tegur. Kita bukan kita tak tegur. Tapi kalau datang sebagai keadaan yang baik. Contoh saya katakan, dia ni minum arak, dia ni judi, saya kenal dia. Tapi kalau datang kedai makan, saya nak makan, dia datang nak makan, bukan nak berjudi kedai saya. Maka saya sebagai toke restoran, dan saya juga sebagai orang kenal dia, saya akan alu-alukan dia dengan baik. Sila makan, dia duduk. Dia duduk sini je kat kipan, selesa sikit. Tuan duduk sini tuan, ini lapang sikit. Tengok datang ramai tu duduk sini. Misalnya, maka itulah mudarah. Yang saya katakan, Abu Darda kata, inna lanakshiru wujuhana ala aqwam. Kami senyum kepada kaum yang hati kami melaknat mereka. Dan kita tengok ada orang yang misalnya buruk lah, datang ke masjid. Buruk perangai. Maka kita alu-alukan dia. Kita tak kata, oh, kau ni kaki judi, jangan datang masjid. Najis, kotor, tahi kau ni. Tak, saya tak cakap macam tu. Benda yang dia buat baik, saya alu-alukan. Kejahatan dia, wa imma saya tahu atau terselindung, itu hal dia dengan Allah. Tapi kalau dia kejahatan itu berada depan saya akan tegur. Maksudnya kalau dia datang kedai saya berjudi atas meja kedai saya akan tegur. Cegah kemungkaran. Tapi kalau datang dia nak makan, saya okey. Kita buat mandi jamuan, kahwin. Nak jemput tak dia? Saat ada orang kawan saya tak semayang, tak itu, tak ini. Bila kita buat jamuan, dia pula jiran kita ataupun rakan sepejabat atau orang kenal. Kita panggil. Itu mudarah. Panggil, jemput. Sebab jemput kita suruh dia makan. Kalau kita pun panggil, datang makan. Ada jamuan kahwin anak. Maka datang. Kita layan dia dengan baik. Ini mudarah yang disunatkan kita buat. Nabi SAW bila berhadapan dengan munafikin, ketua munafikin, Nabi tahu ni seorang-seorang munafikin. Ini semua dalam neraka paling bawah sekali. Tapi Rasul tetap cakap dengan baik. Nabi boleh berdialog dengan mereka dengan baik. Tapi mereka bukan orang rapat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah bila berhadapan dengan mereka, Nabi okey. Hatta kita tuan-tuan bila di hadapan kita orang kafir yang syirik pada Allah, kita benci syirik. Tapi muamalah kita dengan baik. Kita akan muamalah dengan baik. Selagi mana dia tidak menyimpang daripada syariat kita. Kita okey dengan dia. Kita dengar dia sakit, kita tolong. Kita dengar dia susah, kita pun bagi duit. Itu mudarah, berbuat baik pada manusia. Seolah-olah orang ni, yang jahat ni, yang salah ni, dia macam, orang ni tak tahu ke aku jahat? Tak tahu ke aku tak? Dia akan muamalah dengan baik. Tapi jangan tunjuk kejahatan depan dia, dia akan mengingkarinya. Dia akan menegur.
Tapi dalam keadaan orang tu datang sebagai orang biasa, dia akan baik. Bila Uyainah bin Hisn, seorang yang agak kasar perangai dia. Kasar. Rasulullah tengok dari jauh, Nabi kata pada Aisyah, ini orang jahat. Bi'sa akhul ashirah. Wa bi'sa ibnu ashirah. Ini orang yang memang jahat. Dan anak jahat. Memang keturunan jahat ni. Ni daripada kabilah jahat. Bila dia datang jadi jumpa Rasulullah, dari jauh Nabi kata ni orang jahat ni. Datang dekat Rasulullah, Nabi berlembut dengan dia cakap. Aisyah tercengang. Ya Rasulullah, tadi kan kata jahat. Ni kalau kata jahat, jangan paling dia, jangan tengok dia, jangan salam dengan dia, jangan tunduk. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah yang ditakuti kerana kejahatannya. Maksudnya kita ni tuan-tuan, jangan sampai orang nampak kita, orang takut kita. Biar orang nampak kita aman dia. Orang jahat tengok kita pun dia rasa aman. Dia tengok, ish, aku ni jahat tak semai, kalau aku duduk depan dia memang dia ngutuk habis aku ni. Tak, dia tak kutuk, dia biasa je. Jadi orang yang paling baik, semua orang bila duduk dengan dia rasa aman. Dia tak rasa dia dianiaya atau dibuli atau dikutuk. Ini orang baik. Orang jahat ni tuan-tuan, yang saya kata perangai buruk, dia takut nak duduk dengan orang tertentu. Nanti kan dia tahu saya tak semayam, dia kutuk saya. Nanti dia tahu saya ni berzina, saya ni riba. Dia takut. Tapi sewaktu dia duduk, okey je dia, tak ada apa pun. Dia tak mention apa-apa, tak sebut apa-apa. Kerana dia orang baik di sisi Allah. Orang ni bila dia tengok kemungkaran, dia tegur. Tapi kalau orang tu datang tanpa membawa kemungkaran, walaupun dia buat mungkar, dia akan bercakap, melayan dengan baik. Melayan dengan baik, tak ada masalah apa-apa. Inilah orang yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW suruh kita berlembut dengan manusia siapa pun mereka. Sehingga Rasulullah menyatakan, man yuhramul rifq yuhramul khair. Siapa yang dalam dirinya tidak ada kelembutan, maka dia sebenarnya dihalang dapat kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kita memang gaduh dengan orang tu. Katakan kita gaduh, tak kira gaduh sebab apa. Namun bila kita jumpa macam tak gaduh, tak gaduh pun. Tak adalah kita tunjuk depan-depan paling sana, paling sini, tak ada. Macam okey je. Saya memang clash dengan dia, tapi kita okey. Anak-anak kita tengok, okey je bapak ni. Dengar bunyi macam gaduh. Mungkin sampai ke peringkat tertentu gaduh. Tapi bila bertemu, okey. Tuan-tuan tengok macam ginilah. Ini seni arifku, seni kelembutan. Kita tengok ahli politik kita ni. Dia kalau duk cakap, kita jadi marah kepada yang belah kita tak memihak lah. Tapi dia orang sama-sama politik, dia minum sekali, makan sekali, bersembang. Lepas tu isi borang kelim sekali sama isi borang kelim. Kita ni gasak bawah ni tak habis ni. Dia orang okey je kat atas, okey. Dia bergurau, dia ketawa. Nampak kadang gaduh ni, tapi time dia ketawa besar dia. Sambil belanja kopi, minum kopi. Tuan-tuan, begitulah arifku sebenarnya dalam kehidupan. Cuma benda tu di peringkat orang politik. Peringkat bawah dia ajar kita, kalau orang kampung saya panggil kucalana, kelang kabut. Walau kita pun patut begitu. Ya, perselisihan kita tak akan jadikan kita tengok je dan nak marah. Tak. Gaul macam biasa. Gaul macam biasa. Bercakap macam biasa. Ya, kalau kebenaran di pihak kamu, kami akan ikut kamu kerana akhlak kamu tadi. Hari ni bila kita dah bergaul cara kasar, walaupun kebenaran di pihak dia pun kita tak nak ikut juga. Kenapa? Dia pun kasar dengan saya tak nak ikut. Itulah kekurangan kita hari ni. Sedangkan Rasulullah yang ajar kita. Tetapi kalau Rasulullah kasar, ni orang munafikin kat mana Nabi pancung saja tu. Tapi orang munafik, dia datang masjid, Nabi masih alu-alukan dia. Okey, ada satu kisah. Datang seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Tuan-tuan, kencing dalam masjid ni lebih teruk daripada curi tabung masjid. Bagi saya lah. Kalau tuan-tuan diberi perbandingan, mana teruk? Orang curi duit tabung masjid, tahu apa persen, dengan orang kencing tu dalam masjid. Mana kita lebih benci? Artinya kalau yang curi tabung masjid ni kita mandi jenazah, yang kencing dalam masjid tu kita tanam dalam kubur. Mungkin kita marah. Baik, hadis ni penting untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan, isu-isu bila kita bertamu dengan masyarakat. Maka bila Arab Badui ni kencing dalam masjid, dia bukan kencing luar masjid. Kita kalau kencing tepi masjid pun kita marah. Dalam masjid terus.
Dan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk sahabat tengah ni. Tengah sembang, tengah kuliah santai. Seorang kencing, sahabat bangun. Muka dah berubah. Cemburu pada agama. Seorang dah angkat penumbuk ni. Nak kejar badui yang kencing dalam masjid. Nabi kata, daun, biar. Nabi boleh kata, biarkan dia. Biar dia kencing dulu. Hai, beri ruang kencing lagi. Kencing. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya. Nabi panggil sahabat, ambil air. Ambil sebaldi air. Dan Nabi kata, okey, tuang. Yang marah-marah tadi tu kamu guna tuang. Tuang. Maksudnya, basahkan tempat dia kencing tu. Itu cara membersihkan najis bila dia di atas pasir. Ini kalau kita nak buang najis di pasir, kalau dia ada airnya, kita akan buang airnya. Kalau dia dah tenggelam senyap. Ialah kalau kita kencing pada pasir, diserap terus. Sebab ya, tanah-tanah yang gersang, yang panas, dia cepat menyerap air. Caranya ialah membasahkan tanah tadi. Itu kaedah membersihkan najis pada tanah. Kita tengok, Ustaz, tanah saya ni ada anjing kencing, Ustaz. Dia kencing berjemaah ramai-ramai. Mana ni? Nak korek pakai traktor, Ustaz. Dan kita cium air di atasnya. Kalau nak sertu di atasnya, kalau tanah tadi kita nak basuh. Maka Rasulullah kata, bawa zanuban minal ma', sebaldi air, atau satu bekas air. Zanub maksudnya satu bekas air. Lalu Rasulullah suruh siram di situ. Subuh alaih, curah atasnya. Kemudian Nabi kata pada badui, masjid ni bukan tempat untuk buat macam ni. Dia tempat untuk zikir, untuk solat. Badui pun anggap. Akhirnya badui itu, daripada patut dipukul, kerana kejahilan dan kerana ketidakadabannya, bahkan malah Rasulullah SAW menyantuninya. Tetapi itu bagaimana sifat arifku, sifat berlembut kita dengan manusia. Walau mereka buat salah, kita masih ada ruang untuk berlembut. Mereka insaf. Ya, saya bukan kita nak komen yang mandi jenazah tu. Cuma isunya bila seorang itu dimalukan atas kejahatan yang sudah pun ada hukumannya, maka ini perkara yang perlu kita sedarkan masyarakat. Bahawa ya, kita boleh menghukum, tapi tidak memalukan dia dengan keadaan yang melewati daripada batasannya. Ya, mungkin orang buat jahat dia tak dimalukan, tapi pada batasan yang terhad, bukan pada sebarang umum. Hatta orang berzina, hukuman orang berzina, tuan-tuan sekalian, ialah bagi yang belum kahwin, dia panggil tagrir mu'am. Tagrir mu'am berarti buang negeri setahun. Tujuan di buang negeri, kata ulama', untuk menutup keaiban dia. Sebab kalau dia duduk negeri tu, orang dah tahu dia penzina, dia malu, dia buang negeri lain. Supaya dia negeri lain orang tak tahu. Maka kita pelihara aib dia. Siapa macam tu Islam, ya. Atas setiap kesalahan dihukum, tapi dalam masa yang sama, hukumnya ada akhlaknya. Sebab yang akan mengubah manusia ni Allah. Maka kamu kena ikut perintah Allah kalau kamu mahu manusia diubah. Kalau kita ikut cara kita, manusia tak berubah. Contoh kalau orang tu buat jahat, kita ikut cara kita untuk memalukan dia dengan cara kita, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Bukan tohman pada kita pula. Dia tohman pada kita. Kita pula nampak salah. Maka benda tu kita kena elak. Ya, walau bagaimanapun kejahatan seseorang, saya katakan ada batasan kita dalam bermuamalah dengan dia. Ni kejahatan munafikin melampau. Tapi Rasul masih menjaga nama-nama mereka. Disimpan di situ Huzaifah bin Yaman. Tidak didedahkan letak dekat papan kenyataan. Ada sahabat-sahabat yang agak terlalu emosional, mungkin mengambil tindakan membunuh mereka. Sedangkan ruang untuk memberi keinsafan itu masih panjang. Boleh je Nabi tulis senarai orang munafikin. Atas sekali. Tak bayangkan kalau Nabi keluarkan senarai itu dan dicatat, ditulis. Diviralkan kalau zaman sekarang. Viral. Sebagian orang Islam yang mungkin jenis terlalu, kita katakan, emosional. Oh, ni munafik rupanya. Itu sebab tu kita dah tengok masa kuliah tidur, munafik pun dia ni. Zaman Nabi dulu lah ni. Zaman kita tak tidur sebab ngantuk. Ini barangkali, oh itu sebab tu datang lewat masjid. Sebab ini sifat munafik semua. Oh sebab itulah dia ni cepat keluar. Oh ada munafik. Oh lepas ni kita
Dalam masjid kita pukul dia. Kita buat itu, buat ini. Rasulullah menyembunyikan senarai itu. Tak ada orang tahu melainkan Huzaifah. Kenapa dia beri pada Huzaifah? Huzaifah ini orang yang boleh kawal emosinya. Ada orang tuan-tuan, dia tahu sesuatu dia tak boleh kawal emosi. Memang jenis laju tangan dia, laju mulut dia. Ada orang, walaupun tahu jahat, dia boleh kawal diri dia. Sebab dia tahu waktu bertindak yang betul. Dia tahu perkataan apa yang perlu dicakapkan. Dia tidak bertindak sebagaimana orang-orang yang jenis tak boleh kontrol diri. Tak nak maki, dia maki. Ini tak boleh kontrol diri dia. Jenis-jenis netizen yang tak boleh kontrol dirinya. Ialah dia berani sebab muka dia tak nampak. Dia pun tak berhadapan. Dan kurang bijaksananya. Orang yang bijaksana, dia tidak semudah itu dia akan tengok. Sebab itu Rasulullah beri pada Huzaifah, jaga nama ni. Jaga nama jangan dibocorkan. Kita ada strategi kita. Begitu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita panggil ar-rifqu. Sebab itu disebut dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Allah itu Maha lembut. Kalau Allah tak lembut, tuan-tuan, kita buat dosa hari ni kita habis. Tapi Allah tu lembut. Dan Allah Ta'ala suka kelembutan. Allah beri kepada sifat lembut apa yang Allah tak beri pada sifat kasar. Tentu kalau kita lihat, lembut ini yang menjadikan kejayaan berbanding kasar. Belanda, dia belajar sesuatu daripada Portugis. Portugis, ketika mana dia menjajah Melaka, dia bersikap keras dengan orang Islam. Bukan dia membunuh orang Islam dan memaksa mereka meninggalkan Islam. Bunuh ramai-ramai. Akhirnya, tak ada seorang pun orang Islam yang nak bekerjasama dengan Portugis. Tapi berbeza Belanda. Belanda ni tuan-tuan, ramai orang Melayu kerjasama dengan Belanda. Bahkan bila kita baca sejarah bagaimana Belanda mengalahkan Portugis pada tahun 1645, ialah kerana gabungan pertolongan orang-orang Islam kepada Belanda. Orang daripada Aceh, orang daripada Johor Riau, tolong sama-sama untuk mengalahkan Portugis. Akhirnya Belanda lebih bersikap baik dalam beragama kepada orang Islam. Dia gunakan kelembutan. Puncanya, kelembutan tadi menjadikan dia lebih sukses, berjaya berbanding Portugis. Kerana Portugis kasar. Kalaulah dia lembut, bukan kita katakan dia akan berjaya kristianisasi, tidak. Tapi dia pasti ada satu reputasi yang baik. Sebab itu, musuh sekalipun bila dia belajar berlembut, dia meninggalkan kesan yang baik kepada orang yang memusuhinya. Itulah Islam aja. Islam, tuan-tuan, di sebalik. Orang Islam conquer dunia dan sebagainya. Kerana sifat lembut tadi meninggalkan kesan yang besar kepada orang-orang bukan Islam yang melawan Islam. Yang memeluk Islam selepas perang. Bukan satu benda yang hebat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kaji, baca, kenapa Islam tersebar di Eropah? Kerana Salahuddin memaafkan banduan peperangan dan menunjukkan akhlak yang baik. Maka mereka tawanan-tawanan perang ni balik ke Eropah dan menceritakan kebaikan Salahuddin. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi di sebalik ketangkasan dia, ketegasannya, dia tetap punya kelembutan di sini. Bukan dia memberi keizinan untuk Kristian menunaikan haji di gereja Trinity ataupun Urushalim. Silakan, itu hak beragama kamu. Kami benarkan. Benarkan boleh. Hatta Yahudi, ya dibenarkan. Ada toleransi agama. Dalam hal-hal mereka nak beragama, maka kita boleh benarkan. Tapi kita tak campur. Kita boleh benarkan. Untuk mereka mengamalkan anutan mereka. Maka kita lihat Islam tersebar di Eropah, antara puncanya kesan daripada Perang Salib. Kalau tuan-tuan baca sejarah Perang Salib yang berlangsung hampir 200 tahun. Antaranya ialah Islam tersebar di Eropah kerana kebaikan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini disebut ar-rifqu. Hatta pada musuh. Adanya sifat ar-rifqu. Tidak melampau. Bahkan Nabi SAW, bila mana berhadapan dengan tawanan perang. Bukan Nabi buli tawanan perang. Tidak. Nabi kata kepada sahabat, carikan makanan yang baik. Bila seorang lelaki yang membunuh ramai orang Islam ditangkap oleh para sahabat yang bernama Sumamah bin Usal, dan sebab itu dia memeluk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah dia diikat, dipenjara dengan maksud lain. Tapi bila sampai waktu makan, kata Rasul, carikan kepadanya anggur yang baik,
susu yang segar, beri makan. Dia tak kata mentang-mentang banduan, bagi je anggur busuk-busuk tu, buat habis keberah je. Beri je susu masam tu. Tidak. Nabi kata, pergi perah susu, pergi cari anggur yang baik. Maka dia beri makan. Yang menjadikan Sumamah memeluk Islam kerana melihat akhlak ini. Setelah 3 hari, dia makan dengan makan yang baik. Rasulullah melepaskan, okey, makan dengan keadaan tangan bebas. Makan. Tak adalah ikat lagi tangan nak suruh makan, tapi ikat lagi tangan. Tidak begitu. Jadi kalau kita ikat, andai kata tuan-tuan adalah orang ni mencuri, kita pun tangkap, kita pun ikat, lepas tu jemur tengah panas. Kita telah melakukan kejahatan yang lebih jahat pada dia mungkin. Dia baru niat nak mencuri, kita dah tangkap, kita ikat dia, lepas tu biar tengah panas. Jangan bagi air dia. Tetapi ini kezaliman yang mengatasi kezaliman dia sendiri. Banduang ni pun diberi minum air, diberi makan. Satu ketika dahulu tuan-tuan penjara di Amerika, dia ada benda yang terkenal dipanggil last meal ataupun makanan terakhir yang diberi mohon. Maka mereka pun mohonlah ni nak makan pizza, nak makan ni sekian-sekian. Pun nak makan, diberikan. Sebagai satu ihsan dah orang ni nak mati dan nak tinggal dunia, dia boleh ada permintaan khas dia. Nak jumpa mak ayah ke apa ke boleh. Tetapi ini ihsan yang memang disyariatkan dalam Islam. Bukan makna kalau dia banduan, diharamkan semua. Keluarga dia mati pun tak boleh balik. Tak, ada ihsan dia. Kita tak boleh hukum semua benda. Atas satu kesalahan semua benda kita nak hukum dia. Ini bertentangan dengan Islam. Okay, tuan-tuan agak sukar untuk kita mengawal kemarahan kita. Dalam keadaan tertentu. Tetapi datang syariat. Mengajar kita apa yang lebih baik. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berlaku adil dan ihsan. Apa tu ihsan? Baik. Bila Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan juga banduan. Asira, banduan. Ini ada ruang baik. Jadi kalau banduan ni silap di sini. Oh, dia banduan kita buat macam ni, macam tak. Kita tetap berlembut dengan dia. Dia datang ke masjid. Oh, bekas banduan dah datang masjid. Bukan banduan nak azang pula tu. Tuan-tuan, ini semua muamalah yang salah dalam Islam. Islam tidak muamalah secara kesilapan lampau mereka. Bukan kita melupakan. Antara cara mudaratun nas, bila kita berhadapan dengan orang tertentu, kita tak sebut kejahatan silam ni. Ni dulu jahat ni, baru je baik 2 hari. Jangan begitu. Bukan kita kata dia dikenali dengan orang baik. Dia kenali dengan orang soleh. Lihat bagaimana mudarah Yusuf kepada adik-beradiknya. Dia tak ungkit adik-beradik yang campur dengan peri kita. Itu syaitan yang kami jadikan kami berbala. Kan nampak jahat syaitan, bukan orangnya. Saat kita orang adik-beradik ni gaduh sebab syaitan. Masing-masing bisik macam tu kita gaduh. Dia okey, abang saya ni okey. Adik saya ni okey. Tapi syaitan jadikan kita gaduh. Jadi panas je. Dia nak marah je. Kita lihat ini mudarah. Maknanya mudarah tadi cara muamalah baik kita dengan orang. Jangan menyebut kejahatannya. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu patut beri apa yang Allah beri pada kamu. Murah hati pada mereka apa yang Allah murah hati pada kamu. Kamu kena kasih belas pada mereka, lemah lembut pada mereka sebagaimana Allah lemah lembut kepada kamu. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Tuan-tuan, kita salah, kita mohon Allah maafkan. Dan kita harap Allah maafkan. Dia salah, kita juga akan maafkan. Sebab perasaannya sama macam kita rasa lah. Tentu kalau kita buat salah, kita nak tak orang maafkan kita? Nak. Dan kita harap dimaafkan kita. Dan demikian sesiapa pun. Saya kalau ada buat salah, saya sedia memaafkannya. Saya tak ada masalah. Begitu akhlak kita. Sebagaimana kita juga buat salah, kita mahu orang maafkan kita. Dan kita mahu orang lupakan kita. Lupakan benda tersebut. Ya, kita akan belajar lupakan benda itu. Walaupun kita kata boleh forgive, tak forget, cannot. Tak boleh. Tak, kita belajar. Kita belajar melupakan. Ini mudarah kita panggil. Kalau isteri kita contohlah, adalah buat salah dulu-dulu, kita dah maafkan. Dan kita juga belajar melupakan yang dulu. Jangan nanti time gaduh lagi, sebut lagi benda tu. Sebut lagi. Isteri pun sama, saya dah maafkan abang. Tapi pantang gaduh, sebut balik. Sebut balik. Tentu ini bukan mudarah.
Ini kita katakan orang yang memang retak tunggu belah. Mengambil terus membiarkan yang retak itu tidak dibaiki dan dipulihkan. Tentang mudarah Rasulullah ajar, sahabat-sahabat Rasulullah ni tuan-tuan, semua rekod ni ada masalah dalam hubungan Rasulullah. Yang ni pernah pukul Nabi, yang ni pernah itu, pernah semua. Tapi sewaktu mereka memeluk Islam, apakah Nabi sebut? Tak ada. Yang sebutnya sejarah, bukan Rasulullah sebut. Rasulullah tak pernah sebut kejahatan para sahabat baginda. Yang sebutnya sejarah yang kita belajar. Kita tahu orang ni begini. Ya, sejarah itu tak salah bagi menunjukkan betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan nak ambil sikit daripada akhlak Rasulullah. Kita tak nak ingat balik benda yang kita bergaduh dengan isteri kita. Kesalahan isteri kita dulu-dulu kita tak nak ingat. Kita anggap ini kehidupan baru untuk kita sentiasa berkasih sayang. Isteri pun sama, tak naklah duk ungkit lagi benda-benda yang boleh gaduh balik. Dah. Mungkin dulu dia tersilap cakap, tersilap buat. Mungkin dulu dia zaman jahil, dia pun tak ikut kuliah. Mungkin zaman dulu dia ada emosi tertentu. Hari ni okey, maafkan. Tentang belajar, maafkan. Ini jihad kita. Untuk seorang, tidak mungkin dekat dengan Allah selagi dan dirinya ada menyimpan kebencian pada seseorang. Apatah lagi seorang seagama kita. Kita tak simpan benda tu. Masalah kita nak berhati-hati lepas itu hal lain. Tapi tak simpan. Kita kira kosong-kosong. Sifr. 0, 0.